الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, syukur alhamdulillah setinggi-tingginya kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal yang telah menghidupkan kita setelah daripada kematian yang sementara. Mudah-mudahan kita dikumpulkan daripada kalangan orang-orang yang saleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagi meneruskan kuliah pada pagi ini, kita akan menyambung kembali hadis yang berikutnya berhubung dengan alam barzakh. Mana hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridai dia dan ayahnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih kedua mereka. Maksud hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, daripada kalangan kita umatnya, idza mata, apabila dia telah meninggal dunia, mati, urida alaihi maq'aduhu, maka Allah Azza wa Jal akan membentangkan atau membuka, urida, akan menayangkan, menunjukkan kepada si mati tersebut maq'aduhu, tempat duduk dia, sama ada tempat duduk dia sebagai ahli neraka atau tempat duduk dia sebagai ahli syurga. Bila dibentangkan perkara ini, bil ghadati wal 'ashi, sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Di kalangan ulama, mereka menyebut bahawa apabila seseorang meninggal dunia, setelah dia melepasi soal jawab ataupun disebut sebagai fitnah kubur, bila kita dimasukkan dalam hadis minggu lepas,
Hadis sebelum tu, kalau tak silap saya, dalam hadis sebelum tu kita bincang mula-mula sekali apabila kita dimasukkan ke dalam kubur, atahu malakan, datang kepadanya dua malaikat. Kemudian malaikat itu mendudukkan si mati. Mendudukkan si mati, berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama yang melalui atau yang merasai soal jawab azab, adakah roh sahaja atau roh dan jasad. Tak sepakat di kalangan ulama. Kemudian tuan-tuan, apabila diletakkan, maka ditanyakan, apa yang engkau katakan kepada lelaki ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang ditetap, dikukuhkan, diteguhkan perkataannya, yuthabbitullahu alladhina amanu biqaulis tsabit, maka dia akan menjawab dengan fasih, dengan yakin dan dengan lancar bahawa lelaki ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu dia akan mendapat apa yang disebut dengan nikmat kubur. Jadi apa bentuk, kalau ditanya kepada kita, nikmat kubur itu apa? Yang kita duk sebut, kalau kita beriman, kalau kita beramal, kalau kita boleh jawab, kita akan dapat nikmat kubur. Soalannya, apa itu nikmat kubur? Maka di kalangan ulama, mereka menghimpunkan hadis-hadis yang seumpama ini, mereka memasukkan inilah bentuk nikmat kubur. Antaranya, dilapangkan kubur dia. Dalam sebahagian hadis, seluas mata memandang. Kemudian diberikan cahaya. Sebab itu antara doa yang Nabi minta, yang Nabi baca kepada si mati, antaranya Abu Salamah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Ya Allah, engkau lapangkanlah kuburnya dan engkau terangkanlah di dalamnya dengan cahaya. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Jadi antara nikmat yang bila kita masuk, kita berada di alam kubur yang sempit, gelap, Allah Ta'ala lapangkan sejauh mata memandang. Kemudian diberikan cahaya. Antara nikmat lagi dalam hadis ni, Allah Ta'ala akan buka dan tunjuk kepada kita di mana tempat yang kita akan pergi. Jadi bagi orang yang ahlul jannah, maka dia akan ditunjukkan tempat dia, ini yang kau akan pergi. Inilah kesudahan yang telah disediakan oleh Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, kita dah sebut semalam, seingat saya juga ada disentuh sedikit oleh Sahib Samah Mufti. Dia kata, mungkin kita tertanya-tanya, orang yang mati awal dengan orang yang mati lewat ni, memang ada orang tanya, memang ada persoalan yang ditimbulkan. Kita tanya ni tak salah lah. Dia kata orang yang mati awal, tentulah dia akan duduk lama dalam kubur. Orang yang mati lewat ni, dia akan duduk sat lah. Umpamanya orang yang mati 10 tahun, 20 tahun yang lalu, belum kiamat lagi. Sebab kita beriman bahawa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan malaikat Israfil, wa nufikha fis sur, dan ditiup as-sur, sangkakala. Bahkan dalam hadis kalau kita baca tengok,
Sangka kala itu as-sur itu sudah berada di mulut Israfil. Nabi SAW sebut as-sur itu sudah berada di hujung mulut Israfil, dan matanya sedang menanti dan menunggu arahan daripada Allah untuk tiup. Dan berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah berapa kali ditiup. Sebahagian sebut sebagai tambahan information, maklumat tambahan, nombor 1, ada di kalangan ulama kata 3 kali ditiup. 3 kali. Tapi yang masyhurnya, yang sarih yang kita tengok dalam hadis-hadis ni 2 kali ya. Pertama, tiup menghancurkan. Kali pertama bila Allah Ta'ala mengarahkan ditiup, tiup hancur, musnah. Ketika itu orang beriman tidak ada. Kerana sebelum ditiupnya sangkakala untuk menghancurkan alam ini yang kita sebut dengan yaumul qiyamah, hari kepada kiamat, kehancuran itu, orang beriman semua telah dimatikan oleh Allah dengan angin yang sejuk dan lembut. Allah Ta'ala akan menghantar satu angin yang lembut, yang sejuk, yang akan mencari orang beriman. Di mana sahaja ada orang beriman, dia akan pergi. Orang beriman akan hidup, orang beriman akan hirup udara itu, dan dia akan mati. Setelah semua orang beriman meninggal dunia, maka barulah berlakunya kehancuran. Itu tiupan yang pertama. Kemudian ditiup, diarahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah kata antara 2 tiupan ini berapa lama? 40. Tapi Abu Hurairah dia tak tahu 40. Bukan dia tak tahu, dia rawi dia syak 40 apa. Jarak di antara tiupan yang pertama untuk menghancurkan alam ini dengan tiupan yang kedua membangkitkan semula manusia. Bila diarahkan, dia tiup pula kali yang kedua, manusia bangkit. Tulang-tulang punggung kita tak hancur. Keseluruhan tubuh manusia ni hancur, tulang belulangnya musnah, kecuali tulang pinggul. Tulang pinggul tu Allah Ta'ala simpan, tak bagi hancur. Kemudian turun hujan ni, kena tulang ni, kemudian bangkit dan jadilah kita manusia yang asal. Jarak di antara tiupan yang pertama pergi kepada tiupan yang kedua itu, kata Abu Hurairah, 40 tahun, 40 hari, wallahu ta'ala a'lam. Tapi tuan-tuan, saya nak ceritanya apa tadi? Daripada tarikh kita mati ni, 2020 berapa kita mati ni, nak pi ke kiamat tu kita tak tahu bila. Walaupun dahulunya depa kata 2012, lah ni 2023, tak kiamat-kiamat juga. Hari itu 2012 kelang kabut Nabi. Kan ada filem 2012 kiamat. Jadi orang yang mati awal masuk tahun ni, dia kata tak kiamat lagi ni, lama kita nak duduk lagi ni. Tuan-tuan, sebab tu kita sebut perumpamaan. Kadang-kadang lama cepat dia satu benda yang tak boleh nak ukur. Saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan naik kereta api ataupun naik bas, pergi satu tempat, lah ni tuan-tuan, naik-naik, tuan-tuan duduk-duduk, kena dengan kawan lama. Nak bagi faham,
Maksud saya ni. Jadi seronok sembang. Naik jumpa kawan. Lama tak jumpa. Banyak topik. Sembang ni. Tak tahu dalam duk sembang ni tak sedap kata sampai dah. Tengok dia kata sampai lah. Uish, dia tu cepat tak berasa. Yang seorang lagi mungkin naik kereta api yang sama, perjalanan yang sama, tapi dia tak rasa macam kita rasa tu, dia duk berasa lambat. Ini yang akan dilalui oleh manusia. Satu orang mungkin dia duduk dalam kubur, tapi dengan segala nikmat yang Tuhan sediakan, dia tak akan rasa lama. Lepas itu bila dia bangkit, Nabi cerita bila dia bangkit daripada kubur, dia berasa apa? Dia berasa seperti dia tidur, ya. Dia berarti bangkit daripada tidur, seperti yang tuan-tuan baca hari Jumaat itu, Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Kita nak hidup 60 tahun ni pun jenuh gagah. Nak boleh pi 60-70 tahun tu jenuh. 300 tahun tidur saja. Tapi bila mereka bangkit tidur 300 tahun, bila mereka bangkit tidur, mereka rasa sehari atau setengah hari. Jadi yang ni yang kita nak minta, supaya bila kita masuk esok, kita tak rasa lama. Tapi kalau orang tu masuk dalam kubur, diazab. Kalaulah kata hari ni dia mati, Isnin, Ahad ni dia mati, Selasa kata Isnin, kiamat, tapi dia punya perasaan tu tak tahu. Hadirin mukminin. Maka sebab itu kata Abdullah ibnu Umar, Allah Ta'ala akan buka pada dia tempat dia dalam syurga. Jadi antara nikmat kubur, diperlihatkan tempat kita. Kita ni macam saya kata, macam contoh saya buatlah, nak bagi tuan-tuan boleh imagine tengok macam mana seronoknya tengok tempat kita dalam syurga ni, apabila kita boleh melihat satu tempat yang kita tak boleh pi tapi kita nak pi nanti. Di dunia ni pun kita dah boleh rasa dah benda ni. Contoh, macam mana? Katalah tuan-tuan ni awal tahun, 1 hari bulan, selalu orang pergi bercuti hujung tahun. Jadi tentu tuan-tuan semua ni ada planning nak pergi mana hujung tahun ni. Hujung tahun bulan 12, bulan 11 tu, cuti tu mesti ada planning. Nak pergi Australia ke, New Zealand ke, apa ke, mesti ada planning dah ni. Beli tiket awal lah, apa lah. Nu nak pergi bulan 12 tu, hujung tahun, cuti hujung tahun tu, tapi dah ada planning dah. Kita tahu ni nak pergi mana. So tuan-tuan pun kan, lambat lagi nak pergi. Bulan 12 lah, bulan 1. Baru sehari, baru hari pertama. Dalam duk planning nak pergi tu, tuan-tuan pun kata tak apalah, ada orang nak pergi Mekah, ada apa semua. Dia mesti duk tengok gambar-gambar. Mestinya dia tengok dalam telefon ke apa. Perasaan melihat tempat yang kita nak pergi tu, yang kita akan pergi tengok hujung tahun nanti tu, dia punya perasaan seronok, dia punya perasaan tak sabar nak masuk, nak pergi tu, mesti ada. Tak pergi, dia tanya ni tempat yang kita nak pergi. Ni di kampung ni kita nak pergi tengok ni, di sungai ni kita nak pergi ni. Maka dalam kita duk tengok tu kan, mesti tak bulan ni kita tengok, bulan depan kita tengok pula. Boleh kata kita duk tengok, duk ikut perkembangan tempat tu, pasal kita nak pergi. Tunjuk pula, ni aku nak pergi sini ni. Maka Allah Azza wa Jalla telah menambahkan kegembiraan, keseronokan orang beriman. Dia telah tunjuk kepada kita tempat yang kita nak pergi.
Sebaliknya pula, kalau dia min ahlin nar, daripada ahli neraka, tunjuk tempat dia nak masuk. Sini tuan-tuan, dia punya azab seksa, tak masuk lagi baru tunjuk. Maka itu apa yang boleh kita sebut. Kata para ulama, hadis yang kita baca ini mempunyai beberapa maksud dan makna. Di antaranya, Nabi mengatakan jika dia daripada kalangan ahli syurga, maka diberikan berita gembira ahli syurga dengan sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Ini kerana tempat persinggahan ialah permulaan untuk merasai kebahagiaan yang sebenar. Maka tuan-tuan, dia tayang tu tempat yang kita tak pernah pergi tu untuk menyeronokkan kita. Itu tujuan. Allah Azza wa Jal tunjuk tu nak bagi seronok walaupun kita tak pernah sampai lagi. Jadi ini yang kita akan nampak. Sebab itu antara yang Quran cerita azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada Fir'aun ni yang lawan Nabi Musa tu, antara azab yang Allah Ta'ala buh dekat Fir'aun ni, Allah Ta'ala menunjukkan tempat dia daripada neraka. Dalam Quran sebut hal itu. Baik, tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Ghafir, dalam surah Ghafir ayat 45 dan 46. Surah Ghafir ayat 45 dan 46. Maka diselamatkan oleh Allah, maka dia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka dan Fir'aun bersama-sama dengan tenteranya, ditimpa azab yang buruk. Kemudian Allah Ta'ala cerita, nampak? An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah Ta'ala kata, dan mereka itu ditunjukkan, yu'raduna 'alaiha, ditayangkan, ditunjukkan kepada mereka neraka, ghuduwan wa 'ashiyya, pada sebelah pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzakh. Dalam surah Ghafir ayat 45 dan 46. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam ayat ini. Baik. Okey, kita ambil satu lagi hadis. Berikutnya berkaitan dengan alam barzakh. An Aisyah radhiyallahu anha anna yahudiyatan dakhalat 'alayha fadhakarat 'adzab al-qabr faqalat laha a'adzaki Allahu min 'adzab al-qabr. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan telah masuk seorang perempuan Yahudi. Lalu ia menyebut, Yahudi ni dia cerita tentang azab kubur. Maka dia berkata, semoga Allah menjauhkan engkau dari azab kubur. Yahudi ni mai cerita, perempuan Yahudi ni mai sebut, dia bukan Islam, dia Yahudi. Dia mai cerita dekat Aisyah radhiyallahu anha tentang azab kubur. Kemudian Aisyah ni bila dia dengar daripada wanita Yahudi ni, dia reconfirm. Dia cek balik dengan Nabi SAW. Dia tanya dekat Nabi tentang azab kubur.
Sebab yang pertama tu dia dapat maklumat tu daripada perempuan Yahudi ni. Jadi dia tak yakin lah kan. So dia tanya dekat Nabi. Dia tanya dekat Nabi SAW tentang azab kubur. Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am." Apa yang disebut dan diceritakan oleh Yahudi tadi benar. Azabul qabr haqq. Azab kubur itu memang benar-benar wujud. Memang ada. Tengok sikap Nabi. Walaupun yang menyebut hal itu datang daripada satu orang wanita Yahudi, tapi kalau benda itu benda yang betul, benda yang benar, benda yang memang tak boleh dinafikan, Nabi mengakui kebenaran itu. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Abu Hurairah cerita dia telah tangkap iblis kemudian mengajar kepadanya ayatul kursi. Bila dia pergi tanya dekat Nabi SAW, Nabi kata, "Yang tu iblis." Tapi yang menariknya bukan cerita tu. Cerita tu kita dah bahas dah. Kita dah faham dah. Untuk nak lindung diri kita daripada iblis, kita baca ayat kursi sebelum tidur. Tapi yang menariknya, Nabi sebut apa? Nabi kata, iblis ni dia satu orang pembohong. Satu orang yang cakap bohong. Tapi dalam hal itu dia benar. Dalam hal yang dia ajar, yang dia bagi tahu, siapa yang baca ayatul kursi akan selamat daripada gangguan syaitan sampai kepada pagi esok dia bangkit. Nabi kata yang tu betul, benar amal. Siapa yang bagi tahu maklumat tu? Iblis. Menunjukkan orang beriman, orang Islam, siapapun yang bercakap benda yang benar, benda yang betul, al-haq, hatta daripada musuh kita, hendaklah kita mengakui kebenaran itu. Kita jangan ada sikap kalau geng kita cakap betul, tapi kalau hak yang lawan kita cakap betul pun kita kata tak betul. Pasal itu tuan-tuan, kita kena ada satu sikap. Benda yang betul kena ada dalam diri kita ni macam ni. Tuan-tuan, saya tak mau sebut mana-mana pihak lah. Ini secara umum. Kita barangkali suka orang buat salah daripada dia buat betul. Secara umumnya macam tu. Pasal apa? Kita suka orang buat salah supaya salah dia tu boleh jadi modal kita balun dia. Tu imam umpamanya, kalau tu imam duk baca betul, tu imam duk semayang betul, kita patut bersyukur. Alhamdulillah, tu imam aku, dia tugas dia semua mayang betul, baca betul. Alhamdulillah. Yang ni sikap yang bagus. Dia mengharapkan supaya orang tu buat benda betul. Tapi saya tak mau sebutlah, umumnya sebahagian orang dia memang duk tunggu bila dia nak salah. Kena hari tu dia pergi sembahyang 5 rakaat. Oh, dia punya syok. Dia ada modal. Dia terlama aku duk tunggu hari ni boleh kat aku. Apa dia? Dia pergi mayang 5. Dia canang tu habis satu seantero dunia. Sebab itu sebahagian orang yang buruk agama dia, buruk akhlak dia, dia duk tunggu hak yang berlawanan dengan dia, yang bertentang dengan dia tu, dia duk cari tang mana salah, dia korek salah tu, dia jadi modal. Dia boleh kat kita dah, bahan dah. Sedangkan kita orang beriman, perangai kita lagu mana? Kita sentiasa doa bagi dia betul, jangan buat silap. Tapi kalau dia tak silap, tak syok pula, tak ada modal kita nak taruh. Maka sebab itu hadirin mukminin, sikap kita, hatta iblis yang cakap pun kita kata iblis betul dalam bab tu, bukan kata iblis tu betul, dalam bab dia cakap tu betul lah. Ini sikap Nabi aja.
Nabi kata ke Abu Hurairah, betul iblis, betul. Walaupun dia iblis. Nabi tak kata pula, apa hang duk kira dengan iblis. Nah. Ini sikap yang susah. Kita doa, kita ada. Baik. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Aisyah radhiyallahu an, fama raaitu, sejak daripada hari itu aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan setelah, Aisyah kata, aku menyaksikan bahawa Nabi apabila dia melakukan salat, dia akan memohon kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Macam mana Yahudi ni boleh tahu? Yahudi ni boleh tahu kerana dia melihat apa yang disebut berhubung dengan azab kubur ni di dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa. Jadi saya nak sebutnya apa? Azab kubur ni bukan cerita kita saja. Maksudnya beriman kepada azab kubur. Wujudnya azab kubur ini ada pada setiap umat dan nabi-nabi sebelum dia. Memang tak boleh dinafikan tentang keimanan dan kewujudan dia. Baik. Hadirin mukminin. Nampak? Kalau kita boleh ambil sedikit berhubung dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tengok. Kita ambil terjemahan dia. Satu hadis yang menarik ni daripada Zaid bin Thabit. Ini hadis yang terakhir daripada Zaid bin Thabit. Dia kata bainama an-nabiyyu, satu hari kami duduk ataupun kami bergerak bersama dengan Nabi fi ha'id li Bani Najjar. Hadis ini masyhur. Satu hari kami ikut perjalanan Nabi SAW, kami sampai satu kawasan kebun Bani Najjar, milik Bani Najjar. Ala baghal lahu wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi wa idha aqburun sittatun aw khamsatun. Nabi duduk atas baral tu, masuk dalam kebun tu, ada 5 ke 6 kubur di dalam kebun Bani Najjar tu. Jadi baral yang Nabi naik ni, dia tiba-tiba melompat nak buang Nabi, kan, membuang dia, macam nak tauk Nabi tu, dia punya melompat tu, kan. Adalah 5-6 kata Zaid ni. Kemudian Nabi SAW tanya, "Man ya'rif ashab hadhihi al-aqbur?" Kubur siapa ni? Ni kubur siapa? Kan? Sahabat terkejutlah pasal apa yang tiba-tiba bara ni dia jadi liak, tak ketahuan lah. Tadi duk elok kan. Nabi tanya, "Man ya'rifun?" Siapa yang tahu? "Man ya'rifu ashab hadhihi al-aqbur?" Siapa yang tahu? Siapa dia yang ditanam dalam kubur ni? Faqala rajulun ana. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya tahu. Saya kenal ni depa ni, siapa dia?" Qal famata mata. Bila depa ni mati? Qal matu fil isyraq. Mereka mati dalam menyekutukan Allah. Nabi dia mata. Jawab kau ni matu. Telah mati mereka ini yang ditanam 5-6 orang ni dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi kata ni, Nabi sebut faqala inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Nabi kata sesungguhnya umat ini tidak selamat daripada azab dan ujian kubur. Tubtala. Nabi kata setiap daripada kita yang mati ni
inna hadhil ummah, dia akan melalui. Sebab itu tuan-tuan, kalau satu orang manusia dia beriman dan dia memikirkan soal ni, benda-benda yang lain tah dunia ni akan jadi kecil dan tak ada masa dia nak duk bersabuk kalut hai orang ni kalau dia fikir tajuk ni. Sehingga Nabi SAW kata, falaula alla tadafanu, kalaulah hampa ni tak kerja pergi duk tanam orang dalam, duk kerja gali kubur, tanam orang dalam kubur, Nabi kata apa? Aku akan minta supaya Tuhan bagi hampa dengar. Tapi kalau hampa dengar, jadi ke mana? Ni tuan-tuan, terus tak dengar pun penakut peik tak sangat kita ni. Terus tak dengar pun, dengar kata kubur tu pun cerin bulu roma lah, apa lah, malam tak mau nak lalu lah, takut nak turun lubang kubur lah. Dia kata kalau siapa turun, orang yang turun tu tak lama akan ikut kat belakang pula. Bukan kata kubur tangkap gambar 3 orang pun sampai kelar takut. Baru balik Mekah umrah, jadi anak-anak nak tangkap gambar lah di KLIA kan, 3 orang ni yang baru balik umrah ni. Dia kata 3 jangan, sekejap lagi mati seorang. Kalau balik daripada Las Vegas ke apa kan, takut mati semua kan. Nabi kata, la da'autullah an yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u minhu thumma aqbala 'alaina biwajhihi faqala ta'awwadhu billahi min 'adzabin nar, na'udzu billahi min 'adzabin nar, ta'awwadhu billahi min 'adzabil qabr. Nabi kata, kalaulah tidak kerana aku tak bimbang kamu dengar benda ni menakut dan menyebabkan kamu lari, aku akan doa pada Allah supaya kamu boleh dengar apa yang aku dengar mereka kena. Baral tadi yang terkejut, yang masuk-masuk melompat tu, pasal dia dengar daripada kena tibai tu, dengar daripada kena rimbuk tu, tu yang dia melompat tu. Cuma dia tak habaq ya. Kalau dia habaq dengan kita melompat. Cuba tuan-tuan bawa kucing ke apa ke kan, kita kucing kita duduk balik mai, kita duduk cakap, bukan kita pun tahu macam kita duduk cakap dengan anak kita tuan-tuan, kita cakap tu bukan kita tak tahu dia tak boleh cakap balik. Macam tuan-tuan kata, hang pi mana kucing baru balik, kita kalau dengar ni apa duk cakap dengan kucing tu biasa. Tapi kalau dia jawab balik, tak pi mana saja, pi kok Pekan Narau tu, pi tengok apa kata ada kedai baru buka, pasal tuan-tuan terkejut, kita terperak tu. Pasal tu Nabi kata baral tu dia dengar. Kan dalam hadis yang kita baca tu semua dengar, illa thaqalain, kecuali 2 jin dan manusia tak. Tapi Nabi dengar. Kemudian Nabi kata apa? Tak apa, tak payah dengar. Dengar tak dengar beriman ya. Nabi kata, aku memerintahkan kamu untuk berlindung kepada Allah dari azab neraka, daripada azab kubur. Kan? Kemudian sahabat kata, kami berlindung kepada Allah daripada kedua-duanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang kita baca pada pagi ini memberi pengajaran kepada kita. Walaupun kita tak melihat, pasal itu yang ni dia panggil beriman kepada perkara ghaib. Kita tak menyaksikan. Pasal itu kalau tuan-tuan pergi korek orang yang mati kemarin, tuan-tuan takkan nampak apa-apa. Dia kata tak nampak apa pun. Pasal benda ni ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang beriman. Semayang jatuh nombor 2 tuan-tuan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Quran menjadi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Manhum, siapa yang bertakwa itu ditafsirkan oleh ayat yang datang berikutnya, alladzina yu'minu, orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib, wa yuqimunas salah, dan mendirikan salat. Sembahyang jatuh nombor 2. Nombor 1, sifat, ciri, kriteria perangai orang-orang yang bertakwa itu, mereka beriman dengan perkara ghaib. Salah satu perkara ghaib yang kita duk mengaji ni ialah apa yang kita akan jumpa dalam lubang kubur.
Dan ini oleh kerana ini hari yang pertama dalam tahun yang baru ni, kita pun tak tahu berapa lama kita akan lalui, saya pun tak tahu, dan apa yang kita akan tempuh. Mudah-mudahan kita doa baiklah, kan? Pasal itu pagi-pagi kita minta apa? Lepas subuh ni kita baca apa? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, berikan kebaikan, keselamatan urusan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, berikan kebaikan, keselamatan dalam urusan agama aku, dalam urusan dunia aku, fi ahli wa mali, pada keluarga, anak isteri aku, pada urusan harta benda aku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, peliharalah aib buruk dan juga maruah aku. Allahumma ihfazni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, lindunglah aku daripada depan, belakang, wa an yamini wa an shimali, kiri, kanan, wa min fawqi, atas, wa min ughtali, wa an ughtala min tahti, daripada bawah. Lengkap pagi. Bila kita baca ni tuan-tuan, diseliputi diri kita ni dengan perlindungan Allah. Allah Ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.